Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Alhamdulillah, syukran lillah, pagi ini dapat kita bersama-sama bagi meneruskan kuliah tadabbur secara tematik berasaskan kepada buku Hidup Mengabdi, Hidup Berbakti. Tuan-tuan puan-puan yang memiliki buku ini bolehlah buka halaman 113. Tuan-tuan puan-puan, dalam kuliah sebelumnya saya telah menjelaskan bagaimana Al-Quran itu mengandungi dua kategori ayat, iaitulah pertama disebut sebagai ayat-ayat bertulis. Itulah ayat-ayat Al-Quran. Kemudian di sana terdapat juga ayat-ayat yang Allah sebutkan sebagai ayat, tetapi ia merujuk kepada ayat-ayat yang tidak tertulis ataupun disebut ayat-ayat tersurat. Ayat-ayat tersirat, maaf saya. Ya. Ayat-ayat bertulis itu ayat-ayat bersurat. Tetapi ini adalah ayat-ayat tidak tertulis. Itulah ayat-ayat tersirat. Jadi ayat-ayat yang tidak tertulis ini merujuk kepada seluruh ciptaan Allah di alam ini. Seluruh alam ini merupakan ayat-ayat Allah. Itu maksudnya. Jadi ketika Allah berfirman di dalam ayat 190 dari surah Ali Imran, Allah menyebut la ayatin li ulil albab. Benar-benar merupakan ayat kepada ulul albab. Itu merujuk kepada ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat yang ada pada alam ini. Jadi ia merupakan tanda-tanda, sign yang perlu dibaca oleh manusia, kerana dengan membacanya akhirnya kita akan lebih mengerti dan lebih memahami makna Rabb. Itu dia. Sebab apa? Dengan memahami seluruh ciptaan Allah, akhirnya kita mengenali Allah sebagai Al-Khaliq, pencipta. Dan itulah ciri-ciri Rabb. Makna Allah itu pencipta, Allah itu pemilik, dan Allah itulah pemerintah kepada seluruh alam ciptaannya. Itulah makna hakikat Rabb atau hakikat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al-Quran memerintah kita supaya membaca ayat-ayat ini, tujuannya ialah supaya akhirnya kita menemui satu hakikat, satu fakta bahawa alam ini tidak terjadi sendiri, tetapi ia diciptakan oleh Sang Pencipta yang Maha Agung. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Itu di akhirnya. Sebab itu ulul albab ketika mereka berfikir tentang seluruh ciptaan alam ini, akhirnya mereka sampai kepada satu tahap mereka sedar. Itu yang disebutkan di dalam doa mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Subhanaka faqina azaban nar. Ayat 191 dari surah Ali Imran, surah 3. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau jadikan semua ini dengan sia-sia.
Maha suci Engkau, wahai Rabb, jauhilah kami dari azab seksa neraka. Itulah kesadarannya bahawa akhirnya setelah kita mampu membaca seluruh ayat-ayat Allah dengan cara dan kaedahnya, membaca ayat-ayat yang tidak tertulis ada caranya, iaitulah dengan cara melihat, memerhati, mengamati, berfikir, mengkaji dan meneliti dengan mendalam. Akhirnya barulah kita akan menemukan hakikat bahawa di sana barulah kita nampak dengan jelas bahawa itulah seluruh ayat-ayat yang ada ini menjadi tanda keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu datang kesedaran rububiyah kita. Dan akhirnya kita melihat ulul albab ni adalah golongan yang mampu membaca dua-dua ayat ini. Yang pertama, mereka mampu membaca ayat-ayat Allah, Al-Quran. Dalam waktu yang sama, mereka mampu membaca ayat-ayat kauniyah yang berada di luar. Dengan berfikir, mengkaji. Itulah ciri-ciri ulul albab. Dan Allah mengaitkan golongan ulul albab ni sebagai golongan orang-orang yang bertakwa. Jadi ulul albab ni satu ciri yang saya sebutkan, satu ciri yang unik bahawa sifat mereka itu ialah mereka berzikir, mereka berfikir. Dua, zikir maknanya hubungan dia dengan Allah. Dia sadar, dia beriman sungguh-sungguh dan yakin bahawa segala yang ada di bumi ini adalah ciptaan Allah. Dan Allah lah Maha Pencipta Al-Khaliq. Yang kedua, mereka sentiasa memikiri, mengkaji. Lagi banyak mereka mengkaji, lebih banyak ilmu yang mereka dapat. Itulah yang selalu saya sebut sebagai ilmu yang dicari. Ya. Ilmu ada dua bentuk. Satu ilmu yang Allah beri. Itulah disebut ilmu yang diberi. Itulah Al-Quran. Satu lagi ilmu yang dicari. Di dalam Al-Quran Allah merangsang kita ni manusia supaya mencari ilmu. Caranya ialah dengan membaca ayat yang tidak tertulis tadi. Ayat kauniyah ni Allah suruh baca. Bila baca kita akan dapat ilmu. Itulah ilmu yang kita cari. Jadi ulul albab ni inilah golongan yang mampu melakukan dua benda ini. Membaca ayat-ayat bertulis. Dalam waktu yang sama mereka juga membaca ayat-ayat yang tidak bertulis. Namun hari ini tuan-tuan dan puan, ya, sebagai kritikan kepada diri kita sendiri, kelemahan umat Islam hari ini, mereka meninggalkan ini. Mereka tidak berusaha untuk menjadi ulul albab. Mereka tidak mau membaca. Sehingga kan nak membaca ayat yang bertulis pun menjadi satu isu besar, berat kepada mereka. Itulah Al-Quran. Kita tanyalah pada diri kita sendiri. Berapa banyak kita membaca Al-Quran? Berapa serius kita membaca Al-Quran, memahaminya, mendalaminya? Dengan menjawab pertanyaan itu, kita tahulah itulah ukuran apakah kita ni termasuk golongan ulul albab ataupun tidak. Itu baru syarat pertama. Kemudian kita tanya, mampukah kita membaca ayat-ayat yang tak bertulis di luar sana? Rasa-rasanya mungkin yang ini lebih berat lagi. Jadi sebab itu kita melihat hari ini, umat Islam, kita sudah jauh daripada kualiti umat yang Allah sebut sebagai sepatutnya kita ni ummatan khairu ummah, sebaik-baik ummah. Tapi agaknya hari ini kita tidak lagi ada kualiti itu. Sebab kita meninggalkan kualiti ulul albab ini. Sedangkan kualiti ulul albab inilah yang akan mengangkat darjat umat Islam menjadi umat terbaik. Sebab umat terbaik itu mesti kuat dan kukuh di bidang ilmu. Hari ini kita melihat ada orang yang memang mendalami tentang ayat-ayat yang tertulis. Dia alim bab Quran, bab apa sebagainya. Tetapi dia tidak tahu dan dia tidak mengkaji ayat-ayat yang tak bertulis di luar sana. Sedangkan ia adalah perintah Al-Quran. Inilah dia kelemahan kita. Maka tidak lengkap. Ciri-ciri ulul albab tadi tidak lengkap pada diri kita. Itulah kedudukan kita.
Jadi marilah kita sama-sama bermuhasabah, menilai diri kita. Ya. Walaupun ini berupa kritikan, tetapi inilah sepatutnya kita bermuhasabah. Kita kena sedar kedudukan diri kita bila kita berbicara dalam konteks ulul albab. Sebab ulul albab ni banyak kali disebut di dalam Al-Quran. Allah mengaitkan ulul albab ini dengan ciri-ciri takwa. Mari kita baca surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan hendaklah kamu membawa bekalan dengan secukupnya, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah memelihara diri, iaitulah takwa. Dan bertakwalah kepadaku wahai ulul albab. Ayat ini berkait dengan bersambung daripada perintah haji, ya. Jadi berbekal. Orang nak pergi haji ni dia kena berbekal. Mana ada bekalan makanan, bekalan wang ringgit dan sebagainya untuk tinggal di selama mana kita mengerjakan haji. Dan Allah mengingat di sini bekalan yang terbaik itu ialah takwa. Kemudian Allah sebut pula bila Allah sebut takwa, Allah kaitkan dengan ulul albab. Sebab ulul albab ni orang-orang yang mengenal Allah kerana dia membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran. Yang keduanya, dia mengenal Allah lebih lagi berbanding orang lain kerana dia mengenal makhluk Allah. Ketika dia mengenal makhluk Allah, maknanya dia lebih mengenali Al-Khaliq. Ya, itulah mengapa. Sebab di situlah dengan mengkaji ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang tidak bertulis tadi, akhirnya mereka lebih mengenal rububiyah Allah. Jadi situ mereka menyadari kekuasaan Allah, kehebatan, keagungan ciptaan Allah, ilmu Allah, kebijaksanaan Allah yang ada pada seluruh ciptaan ini. Itulah sebab akhirnya mereka sedar. Ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Itulah kalimah yang menggambarkan titik kesedaran, iaitulah di akhir usaha ulul albab membaca ayat-ayat Allah. Kemudian mari kita melihat surah 5, iaitu surah Al-Ma'idah ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Maka hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, wahai ulul albab, supaya kamu memperolehi kemenangan, kejayaan. Jadi lihat bagaimana Allah mengaitkan maknanya ulul albab ini dengan orang-orang yang nak bertakwa. Dan Allah kaitkan juga dengan golongan yang memperolehi kejayaan, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Jadi marilah tuan-tuan perempuan, kita memeriksa diri kita. Apakah kita ni termasuk golongan ulul albab? Atau hanya kita sekadar membaca saja cerita tentang ulul albab, tetapi kita tidak pernah berusaha untuk menjadikan diri kita ulul albab. Sedangkan ulul albab ini golongan yang Allah angkat derajat mereka sebagai orang-orang yang bertakwa dan juga sebagai orang yang berjaya. Tuan-tuan dan puan, kita melihat sebahagian besar umat Islam beribadah dengan, cuba kita melihat balik kaedah kita dulu. Kita beribadah ni kebanyakan secara umumnya dengan kerana kita mengikut. Mengikut contohnya dulu kita belajar, berguru, kita mengikut guru. Kemudian di rumah kita melihat orang tua kita, ibu ayah kita salat, maka kita ikut cara mereka. Ini yang terjadi di dalam masyarakat. Bermakna kita melakukan ibadah dengan mengikut. Apakah salah mengikut? Tidak salah.
Sebab apa? Mengikut itu adalah satu cara belajar. Tetapi apa yang lebih penting yang kita harus faham, bahawa kita tidak boleh selama-lamanya dengan mengikut. Mengikut dalam keadaan kita tanpa ilmu, tanpa membuat penilaian. Itu yang saya katakan, ikut secara itu adalah mengikut secara yang pasif. Kita boleh mengikut, tetapi kita mengikut dengan belajar. Terus kita belajar sehingga kita lebih faham dan lebih mengerti. Sehingga akhirnya kita nanti beramal tidak sekadar mengikut orang lain melakukan amalan, tetapi kita melakukannya kerana kita tahu. Kerana kita ada ilmu. Inilah prinsip Islam. Sebab itu Islam menegaskan menuntut ilmu itu wajib, fardu. Apalagi tentang urusan-urusan fardu ain. Wajib di atas setiap individu untuk belajar, untuk tahu. Kenapa untuk tahu? Ketika mana kita beribadat kerana kita faham. Kerana kita tahu kenapa kita beribadat. Apa caranya nak beribadat yang benar? Kita tahu. Itu maksudnya. Allah memuji golongan ulul albab adalah kerana mereka adalah golongan berilmu. Jadi mereka ini sentiasa berzikir dan berfikir. Ingat tu. Itu surah Allah menyebut ulul albab ni dalam beberapa ayat untuk mengingatkan kita bahawa asasnya kita nak menjadi orang yang baik, nak menjadi orang yang beriman dan beramal. Apatah lagi ketika nak beramal tadi. Mana nak beribadah tadi, mestilah kita ni mempunyai ilmu. Kita tahu hukum hakamnya. Semudah sekecil urusan contoh nak bersolat. Kita mesti tahu apakah syarat-syarat sebelum solat. Nak berwuduk, membersihkan diri. Kenapa nak membersih? Apa caranya? Itu kena belajar. Sebab itu adalah ilmu-ilmu dasar yang kita akan bagi fardu ain. Kalau kita melihat pada contoh ulul albab yang Al-Quran tampilkan ini, mereka ini ada keupayaan untuk membaca ayat-ayat Allah. Ayat yang bertulis, kemudian mereka membaca juga ayat-ayat yang tidak bertulis. Dengan cara disebutkan oleh ayat 191 surah Ali Imran itu disebut sebagai وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Mereka ini sentiasa berfikir tentang seluruh ciptaan petala langit dan bumi. Maknanya ulul albab ni dia berfikir. Dia tidak hanya sekadar membaca seperti mana kita membaca buku. Sebab membaca ayat-ayat yang tidak bertulis ini kerjanya lebih berat. Dia kena berfikir, kena melihat, mengamati, mengkaji, meneliti, membuat penyelidikan dan sebagainya. Itulah kerja-kerja yang dilakukan oleh para sarjana, saintis, penyelidik dan sebagainya. Mereka mengkaji sehingga mereka menemui fakta-fakta yang diperolehi hasil kerja mereka itu. Itulah ilmu. Itu yang disebut sebagai ilmu yang dicari. Kena cari. Ilmu tu kena usah cari. Dia tak dapat sebagaimana Allah bagi kita Quran, tak. Kita kena cari. Itulah kelebihan kenapa Allah angkat darjat ulul albab. Kerana mereka ini mengkaji, berfikir. Tuan-tuan dan puan, hari ini kalau kita nak melihat ulul albab, kita melihat kembali kepada sejarah kegemilangan Islam di abad kedua Hijrah ataupun sekitar abad ke-7 ke-8 Masihi, ketika di mana zaman kegemilangan ilmu di kalangan umat Islam. Di zaman itulah berapa ramai umat Islam ini yang menjadi sarjana, menjadi saintis, mengkaji segala bidang apa, sebut saja bidang ilmu. Matematik, sains, fizik, kimia, biologi, astronomi, geografi, apa saja bidang ilmu dikuasai oleh orang-orang Islam. Malah orang-orang barat, orang Eropah datang ke negara-negara Islam seperti di Cordoba untuk belajar mendapatkan ilmu dari orang-orang Islam.
Di zaman inilah, zaman munculnya begitu ramai ulul albab. Sebab itu kita melihat sarjana-sarjana Islam dahulu, mereka alim dengan Quran, mereka alim tafsir, hadis. Tapi dalam waktu yang sama, mereka ahli matematik, mereka seorang doktor perubatan, mereka seorang pakar bedah, ya. Mereka menguasai ilmu astronomi dan sebagainya. Mereka menguasai semua ilmu seperti mana yang dikehendaki oleh Al-Quran. Dan di saat itu tak nampak bagaimana berbezanya. Ya. Sebab itu dalam Islam, ilmu agama kita kategorikan sebagai fardu ain yang mana setiap orang wajib mengetahuinya. Untuk contohnya untuk solat kita kena tahu bab taharah. Itu asas. Tetapi dalam waktu yang sama, kita sebagai orang Islam, Allah perintah kita mengetahui hal-hal kehidupan, ilmu ekonominya, ilmu sosial, pendidikan, ilmu geografinya, sainsnya, teknologinya. Kita kena menguasai. Inilah ilmu inilah datang dari aktiviti wa yatafakkaruna, berfikir tadi. Tapi sayang tuan-tuan dan puan, hari ini kita seolah-olah kehilangan nilai-nilai ulul albab. Sedangkan kita nak membaca ayat-ayat Allah yang bertulis pun begitu susah. Malah hari ini orang menyebut Quran itu sebahagian besar kita mengambil lapisan zahir saja. Sekadar membaca, dan membaca itu ramai yang baca tapi tak faham. Macam yang saya tulis dalam buku tasawur saya tu, tajuk buku dia, baca tapi tak faham. Itulah realiti umat kita. Tuan-tuan dan puan, ya. Kita kena sentuh isu ini dengan niat yang baik supaya kita sadar. Sebab itulah umat Islam hari ini lemah, ditindas, dihina oleh orang yang bukan Islam kerana ini, kerana kelemahan kita. Sedangkan Quran sentiasa merangsang kita supaya mengikut jejak langkah ulul albab ini. Membaca dan berfikir. Kita membaca pun malas. Bagaimana nak berfikir? Agak-agaklah kalau membaca pun malas, bagaimana kita nak berfikir? Sedangkan Al-Quran merangsang kita membaca berfikir. Tuan-tuan dan puan, membaca berfikir ini satu isu besar. Sebab tu kalau kita melihat kepada bangsa-bangsa yang maju hari ini, tanpa melihat sama ada mereka itu Muslim atau tidak, kita melihat asasnya mereka adalah bangsa yang mengutamakan perintah Allah ni. Tak kiralah walaupun mereka bukan Muslim, tetapi mereka melakukan benda yang Allah perintah kepada kita ni, iaitu membaca dan berfikir. Tapi sayang tuan-tuan dan puan, hari ini inilah aktiviti yang ditinggalkan oleh kita. Jadi janganlah kita salahkan siapa kalau nasib kita begini malang hari ini. Kita melihat umat Islam ramai, tapi seperti mana Nabi menyebutnya, umpama buih. Datang ombak hilang. Nampak banyak, tetapi hakikatnya tak ada kekuatan. Ya? Itulah ibarat kita hari ini. Kenapa? Salah satunya inilah faktor. Kita meninggalkan ciri-ciri ulul albab. Jadi tuan-tuan dan puan, di dalam isu ini, saya melihatnya sebagai satu isu yang kita kena serius berfikir tentang dia. Jangan kita sekadar mendengar begitu saja. Kita kena ambil ini, kita kena bangkitkan kesedaran baru. Kesedaran yang sebenarnya Al-Quran itulah dorongan Al-Quran. Sebab itu Al-Quran itu dimulakan dengan perintah ataupun dipanggil ayat amri, iaitu iqra, bacalah, bacalah. Dan dalam banyak ayat lain ni Allah utlu. Itu semuanya adalah kalimah amri, kalimah perintah. Mana Allah perintah kita melakukannya, tapi sayang kita tak mau buat apa yang Allah perintah. Masya Allah. Jadi itulah isu hari ini. Marilah kita belajar Quran ini tujuan supaya kita sadar. Dan dengan kesedaran itu kita berubah. Tuan-tuan dan puan, kita kena berubah. Kalau dulu kita dah membaca, tapi belum serius membaca. Seriuskan aktiviti membaca. Kalau dulu kita malas nak berfikir, rasa-rasa tak perlu berfikir, ubah. Sedangkan Al-Quran tu sentiasa merangsang kita berfikir. Sebab itu Al-Quran tu dibaca selain tilawah,
qiraah, tilawah. Allah suruh kita tadabbur. Tadabbur itulah aktiviti yang merangsang kita berfikir. Dari setiap ayat yang Allah beri ini, kita kena berfikir. Malahan Quran sendiri banyak menyebut kalimah yatafakkarun, yaqilun, yatazakkarun. Semua kalimah-kalimah yang melambangkan aktiviti akliyah berfikir tadi. Jadi tuan-tuan dan puan, sekadar itu dulu kuliah kita pagi ini. InsyaAllah nota kita, ayat-ayat yang kita baca pagi ini tidaklah banyak, tapi insyaAllah saya akan catatkan saya juga buat catatan untuk perhatian tuan-tuan, perempuan. Kuliah kita pagi ini adalah mengupas isu ulul albab. Ingat, dua ciri ulul albab, mereka adalah golongan yang ciri-cirinya, iaitulah mereka ini membaca dan berfikir. Yang inilah yang disebut bahawa membaca tadi, bila membaca dan fikir ini, dia ada dua ayat. Dua ayat yang dibaca tadi. Kena ingat lah. Dua ayat yang kita baca tadi. Ayat-ayat ini Al-Quran. Yang kedua, seluruh alam ini. Ini disebut ayat kauniyah. Lalu carta yang saya tunjukkan di papan putih itu, tuan-tuan fahamlah bahawa ulul albab ini dalam Quran disebut bahawa cirinya adalah mereka sentiasa zikir, mengingati Allah. Mana hubungan dia dengan Allah. Dalam waktu yang sama mereka berfikir. Jadi elemen dia dengan berfikir itu, mereka adalah, kalau kita buatkan kesimpulan, ulul albab ni golongan yang melakukan dua benda, iaitulah membaca dan berfikir. Yang mereka baca apa? Al-Quran. Jadi ketika itulah mereka mengingati Allah. Kerana Quran itu kalamullah. Jadi dengan membaca Al-Quran, mereka menghubung diri kepada Allah. Itu yang disebut yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam waktu yang sama, mereka berfikir. Membaca ayat-ayat yang tak bertulis tadi. Alam ini, itu sebagai dipanggil ayat kauniyah tadi. Mereka membaca dengan وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Ya, sekadar itu tuan-tuan perempuan kuliah kita. InsyaAllah bertemu lagi kita di besok hari. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.